Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang saya hormati. Seperti biasa bertemu kita lagi dalam majlis ilmu pada pagi ini. Saya mohon maaf hari ini agak lewat kita mulakan 9.20 baru kita mulakan, saya minta maaf ya, baru selesai sarapan, jadi saya hari ni rasa lapar pula, dah nak menggigil pula, jadi kena pergi sarapan dululah. Selalunya sarapan tu selepas kuliah ke, tapi kali ni rasa lain macam pula, badan dah ada macam dah sejuk semacam ni, kena pergi ambil sarapan dulu. Maklumlah diabetes kan, jadi hypo ke apa ke, tengah-tengah kuliah hypo, dah kelang kabut pula. Baik, terima kasih kepada Aisyah Zahari, kepada Ayu Saim. Tapi Ayu Saim ni pun lama tak komen kita kan, Ayu Saim ni pun lama tak bersama dengan kita. Nur Medina Melaka, Mimah anak kembar Miza Din, Nur Azura Misbah dari Kelang, okay. Tengku Noni Etnip Luba Mihar is okay Datuk dari Canberra, Singapura. Mida Midasan, terima kasih. Ros Aniza Abdul Roji, Ustaz sarapan apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Okey, Surina Sadio dari JB Clear. Fatihah Muhammad, terima kasih. YM Aja BIBR, Suryati Surir dari Singapura. Aini no, tak apa Ustaz, sabar menanti walaupun parah, walau berdarah, sabar menanti. Faizal Abdul Manaf, terima kasih. Itasha, Cikgu Itasha Maani Abdullah. Okey, Zulwati, terima kasih. FK Sesadariah KKPP. KKPP tu apa tu? Ketua apa nama ke? Nuaini Muhammad Nur. Rockefeller Forever dari Singapura, terima kasih. Rabia Eng Muhammad, Rabia Eng Rahman, terima kasih. Okey, terima kasih pada Tini Azizan. Kita 599, kita masih lagi menunggu untuk menggenapkan 1000. Hanif Ismail, okey, terima kasih. Anis Bujang, Fadli Mak Syah, Ima Syah, oi banyak betul nama Syah pagi ni ya. Kemudian Eli Rich MJ, terima kasih. Sanisa Haji Daud, terima kasih. Suryati Ali, Radiah Ahmad Rosnani, syukran jazilan. Okey, Sanisa Haji Daud dari Singapura. Kemudian Cik Jah, terima kasih Cik Jah. And Temasik dari Singapura. Oh, dari botol Kak Mun dari botol kanan, botol kiri.
Singgah bermalam rumah Pak Uda. Masaklah nasi sayur keladi. Biar pape asal bergaya asalkan senang di dalam hati. Ram-ram pisang-pisang masak layu. Itu lagu One Level. Okey, temu janji vaksin akak jam 4 petang nanti. Siti Arija akan ambil vaksin jam 4 petang nanti insya-Allah. Baik. Kemudian kita ada Zainab Ramli, kita ada Habibah Ahmad, Syarifah Habibah mana? Syarifah Habibah, lama tak baca komen. Syarifah Habibah. Junaidah Sahar, terima kasih. Kuliani Yani Bagan Datuk. Zuhir Syafakillah, terima kasih. Siapa lagi kita tengok sini? Zuhir Syafakillah, Ustaz sebutlah nama saya. Ni sebutlah dah, 2 kali dah sebut. Zuhir Syafakillah. Dah 3 kali dah kita sebut. Okey. Baik. Kalsum Nayan, Muazuna, Puan Jamilah Bacuk, Mizah. Okey, petang pagi ni kita akan melihat tajuk Ar-Raja'. Ar-Raja' wal Khauf. Harap, mengharap dan takut. Ada satu lagu daripada orkes El Suraya kan, Harap dan Pinta, pun ada juga. Tapi lagu El Suraya yang saya suka banyak lah. Antara yang saya suka lagu Bila terdengar suara azan, bergema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jangan ditanya sebab kerana mengapa aku pergi menghindar dari kan dekat tapi merana, elokku pergi membawa diri. Okey, Tini Azizan. Tini Azizan. Terlepas pula komen Tini Azizan dari Greek. Ayah saya baru meninggal 24 bulan 7. Mak masih di hospital. Dua-dua orang sebelum ni positif COVID. Alhamdulillah mak ayah dah free COVID. Tapi Allah lebih sayangkan ayah saya. Yalah. Kalau boleh ceritalah kena COVID tu selepas vaksin atau sebelum vaksin. Cerita kronologi tu boleh kita tahu juga kan. Adakah tiba-tiba dapat COVID ataupun ambil vaksin dulu ke macam mana ke kan. Boleh kita dapat penjelasan cerita sebenar dia kan. Baik, Salihah Jepun. Wahyu Al-Huda Abdullah, terima kasih. Kemudian kita ada lagi komen-komen lain lagi yang baru masuk. Kita sudah mencecah 816. 816. Ji Najib, terima kasih Ji Najib. Terima kasih Surina Salim. Puan Jamilah Bacuk kata sedih lah pula dengar lagu tu. Lagu sedih kan. Okey, lagu sedih. Okey. Nur Madinah kepada Fazli Mat Syah, semoga cepat sembuh kerongkongnya. Saya kalau sakit kerongkong, saya minum air asam jawa lah. Okey. Kalau saya pergi farmasi, saya suka ambil Diflam. Saya kalau ceramah sakit kerongkong kan. Okey, Rocky Balboa. Oh, dari Brunei. Rocky Balboa ni Sylvester Stallone. Tinju, Kamisah Kimi. Kamisah Kimi macam mana hari ni? Kerja ke? Ustaz, selamat pagi Ustaz. Amir Hamzah Midah, terima kasih. Ustaz kadang-kadang tengok live je, tak komen. Sa'adiyah Abdul Rahman. Kali ni Sa'adiyah Abdul Rahman dia komen pula. Okey, Syazwan Rosli, macam mana cuaca di Perlis? Syazwan Rosli. Ain Temasek, warna baju menarik. Tak ada yang tak menarik. Abdul Kani, Ustaz selamat pagi Kelang, Selangor hadir, keluarga kami positif. Aduh ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Banyakkan minum air kelapa, banyakkan minum air lemon, banyakkan minum buah oren. InsyaAllah Allah berikan kesembuhan daripada COVID. Kita dah mencecah 880. Okey, Surifin, tak ingat nama pun, tak sebut nama pun tak apa. Janganlah merajuk Surifin.
PKP ni lama tak pergi kelas ngaji, rindu dengan kawan-kawan, kata Kak Mun. Sebab tu kita ganti dengan kuliah online. Sekurang-kurangnya kita ada perjumpaan secara alam maya ni. Okey, di Loniel Macdallan baru masuk. Aisyah Zahari, sedihnya lagu. Robiah, Cik Robiah Muhammad Ishaq. Apa khabar dari Singapura? Cik Robiah, ke mana kau menghilang? Setelah kau menghilang, baru ini kau mendatang. Hajah Ramli, Cik Muhammad Noor, terima kasih. Jangan sampai yang buta datang mencari, yang pekak gigih bertanya. Amboi. Kuliah ni yang ni, 10 pagi mak ambil vaksin. Tengok kuliah dalam perjalanan ke tempat vaksin. Siapa bawa kereta ni? Kuliah ni yang ni. Siapa bawa kereta? Kang sambil bawa kereta, sambil dengar kuliah saya kan jadi kod lain pula. Hidup ibadat. Assalamualaikum Datuk. Kebanyakan yang positif yang telah cucuk vaksin. Oh gitu pula. Macam mana macam tu? Kata ada kekebalan tu. Kita doakanlah supaya mereka semua diberikan kesembuhan dan kesihatan. Baik, daripada Siti Mastura, Singapore clear. Terima kasih. Azmi Ahamid, Amy Yazid. Dia kata apa? Tips untuk kurangkan rindu kepada isteri. Maklumlah duduk jauh-jauh. Aduh, macam mana? Kalau rindu bertemu lah. Kalau rindu jumpalah. Telefon lah. Okay, kita boleh buat video call. Kalau tak boleh jumpa, kita boleh buat video call. Okay, insya-Allah. Kita ingat pada Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Baik, kita dah sempat cecah 1000, kita dah boleh buat. Latifah Sukarjo, suami saya meninggal selepas vaksin kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Allahu Akbar. Baik. Kita dah mencecah 1000 view sekarang. Kita akan mulakan kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih Nur Azlina Salehuddin yang memperingatkan. Baik, kita pagi ini kita membicarakan tentang rojak dan khauf. Okey. Jadi kalau saya tak baca komen tuan-tuan sekarang, jangan marahlah sebab saya nak mulakan kuliah lagi. Mata saya Kang terbeliak sana, terbeliak sini pula. Mana nak baca komen, mana nak mengajar. Jadi kita concentrate sekejap kepada pengajian kita. Kita concentrate sekejap. Baik. Rojak dan khauf. Apa makna rojak? Rojak maksudnya ialah harapan. Khauf maknanya ialah takut. Harap dan takut. Wa roja'na ilallah. Roja'a, kembali kepada Allah. Okey, mengharap kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Baik, ini adalah seumpama sayap. Dua bentuk sayap, belah kanan dan belah kiri. Macam sayap burung. Tak ada sayap belah kanan, belah burung, belah kiri dia ada, tak boleh jalan, tak boleh terbang burung tu. Sopalah dalam kehidupan kita. Kita kena ada dua benda ini, roja' dan khauf. Mengharap kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Okey, mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada dua-dua ni, mengharap pun tidak ada, takut pun tidak ada, kita takkan jadi seorang yang baik iman dia. Takkan menjadi orang yang sempurna iman dia. Sebab kita rasa bahawa kita lebih gagah daripada Allah. Kita tak mengharap. Kita rasa kita boleh settlekan masalah kita sendiri tanpa kita mengharap kepada Allah. Kita merasakan bahawa benda ni kita boleh selesai. Takkan melibatkan, tak ada kena-mengena dengan agama, tak ada kena-mengena dengan Islam, tak ada kena-mengena dengan Allah. Ini dia bahayanya apabila kita ini tidak ada mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan mengharap kepada Allah ialah satu perasaan menunjukkan bahawa kita adalah insan yang lemah. Kita tidak ada sebarang kekuatan
Kita tidak ada sebarang daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada langsung. Tidak ada langsung kekuatan kita. Sebab itu kita usaha. Apa-apa pun kita harap pada Allah. Kita harap pada Allah. Wa raja'na ilallah. Tuan-tuan. Okay. Bila kita sebut perkataan raja', mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbullah satu perasaan. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah satu perasaan kepada kita bahawa kita adalah insan yang lemah. Kita adalah insan yang tidak ada daya dan tidak ada upaya langsung. Maka timbullah perasaan rendah diri, timbullah perasaan kita ini sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi perasaan mengharap kepada Allah, takut kepada Allah ini merupakan dua sayap yang berada dalam diri kita. Ada pula yang tidak takut kepada Allah. Kita tengok hari ini Allah Ta'ala menurunkan bala kepada kita. Menurunkan bala. Ada negara yang didatangkan ribut pasir. Tingginya, sampai mengenelamkan bangunan. Tak nampak bangunan. Ribut pasir datang. Dalam masa yang sama pula datang banjir yang besar. Tapi sayang tuan-tuan, cerita tentang bala yang begitu besar Allah Ta'ala datangkan, seolah-olah tak dikeluarkan di dalam media-media. Seolah-olah kecil benda itu. Sedangkan Allah nak mengajar mereka, jangan jadi kuasa yang sombong dalam dunia. Sebab mereka pernah mengatakan bahawa tidak ada kuasa apa-apa yang boleh mengalahkan kami. Tidak ada kuasa sesuatu pun yang boleh mengalahkan kami. Sampai boleh nak mencipta matahari sendiri. Aduh. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila setiap orang mukmin yang suka menggunakan akal yang sihat, pasti memaklumi bahawasanya dunia ini bukan pula sebagai tempat yang akan ditempati untuk selama-lamanya. Dunia bukan adalah tempat yang kita nak tinggal selama-lamanya. Tetapi dunia hanyalah semata-mata sebagai alat dan pekakas untuk mencapai kemuliaan di negeri akhirat. Okey, mencapai kemuliaan di negeri akhirat, batu loncatannya ialah dunia. Dunia inilah mazra'ah, tempat kita bercucuk tanam. Tempat kita berbuat bekal. Di sini, di sini. Bukan di dalam kubur nanti. Dah mati buat bekal apa lagi dah. Sebab itu Allah Ta'ala kata bersegera. Fastabiqul khairat. Dan bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kamu memohon keampunan. Allah kata cepat. Nabi kata badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu berbuat amalan. Sementara kita hidup dalam dunia, kita mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan memberikan tempat yang baik untuk kita di sana nanti. Kemudian, jadi bolehlah dunia itu diumpamakan sebagai tanaman untuk akhirat. Hati sebagai tanahnya dan keimanan itu sebagai biji yang hendak ditanam. Ketaatan-ketaatan adalah penggarapan dan pemupukan sawah agar menjadi subur. Jadi di situ dibuatnya perbandingan kepada kita. Tanah dilambangkan sebagai hati. Keimanan dilambangkan sebagai biji benih. Amalan-amalan yang diperbuat digambarkan sebagai menggembur-gemburkan tanah supaya pokok dan tanaman itu menjadi subur. Baik, maka daripada hati itulah sangat gemarnya kepada dunia. Samalah artinya dengan bumi yang tandus dan diberi biji apapun tentu tidak akan tumbuh. Hari kiamat adalah merupakan hari penuaian.
Sebab itu kalau kita ni hati terlalu cinta pada dunia, engkau buat apa pun tidak akan memberi kesan. Hati engkau menjadi tandus, kontang. Jiwa engkau menjadi kontang. Seolah-olah tanah yang tidak subur, yang tidak disirami dengan air. Dia akan jadi tandus, dia akan jadi kontang. Dan apa yang kau nak tuai di hari kiamat? Sedangkan hari kiamat itu ialah yaumul jaza, hari pembalasan atas apa yang kita kerjakan di dalam dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab tu kita ni jaga hati ni. Jangan duk cinta dengan dunia sangat. Jangan duk cinta sangat. Biar hati kita ni dilimpahi dengan cahaya, bersih, disinari dengan cahaya iman. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri, melintasi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan, demi untuk agama kebenaran. Bila nur melimpah di hati. Bila hati kita ni bersih, tuan-tuan, kita tak nampak dah dunia ni. Tak pandang dah dunia ni, tak ada simpan dah dunia ni dalam hati dah. Yang dia nampak ialah akhirat. Dan dia ambil dunia ni pun untuk dia mudah di akhirat. Dengan adanya duit dia boleh dia bersedekah. Dengan adanya duit dia boleh dia bagi makan anak isteri dia. Dia ambil. Daripada duit itulah dia jadi orang kaya di akhirat. Tapi tak kedekut. Kadang-kadang rumah diwakaf, tanah diwakaf. Allahu Akbar. Tak kedekut langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, maka merekalah yang berharap, yang berhak mengharap-harap kerahmatan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Roja tadi. Roja pada Allah. Minta pada Allah. Sebab apa? Sebab mereka yakin satu hari mereka akan balik pada Allah. Roja'ah pula. Roja' pula bunyi kat dalam ni. Roja'. Tadi yarjuna rahmatullah. Mengharap kepada Allah. Sebab apa mereka mengharap? Sebab mereka yakin satu hari mereka akan kembali kepada Allah. Raja'ah pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mereka akan berkata, sesungguhnya daripada Allah kami datang dan kepada Allah kami dikembalikan. Maka dua perkataan ini, roja dengan roja'ah ini pun saling berkaitan. Kalau dia yakin bahawa dia akan kembali kepada Allah, dia akan mengharap kepada Allah. Baik, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan yang mendirikan solat serta menafkahkan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka itu berhak mengharapkan dagangan yang tidak dapat rosak, yakni yang tak akan rugi, yang terus-terusan mendapat pahala. Orang yang membaca Quran, orang yang mendirikan solat dan orang yang menafkahkan hartanya daripada Allah yang bagikan pada dia, dia sedekah pula pada orang lain, maka orang ini berhak mengharapkan mereka itu akan pahala yang berterusan panjang pahalanya. Sebab tu tuan-tuan, perkataan roja ini kita maksudkan kita nak balik pada Allah. Roja balik pada Allah. Dua tu. Satu roja, satu lagi roja'ah. Minta. Dan kembali. Roja, yarjuna rahmatullah, mengharap pada Allah. Satu lagi roja'ah, kita akan kembali kepada Allah. Baik, sesudah selesai bab roja' ni, maka kita ngajak pula kepada satu lagi perkataan, nama dia khauf. Okey, nama dia khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah engkau kepada Allah dengan perasaan takut dan perasaan penuh pengharapan. Sesungguhnya kerahmatan Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa kepada Allah dalam keadaan dua. Khaufa, takut. Wa tama'a, bersungguh-sungguh mengharap. Supaya Allah makbulkan permintaan kita. Sebab ada orang baca doa ni, dia berlagu pun ada juga. Okey. Lagu, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, berikanlah kebaikan kepada kami, Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Salah ke berlagu tu? Taklah salah. Tapi Allah kata dalam ni, doalah dengan penuh ketakutan. Minta dalam penuh ketakutan. Minta. Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Minta. Kadang-kadang kita buat berlagu-lagu pula. Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa nenek. Tempatkanlah roh mereka bersama orang yang beriman. Ya Allah, Ya Rahman. Adakah saya kata haram? Tak. Saya cuma nasihat. Allah berfirman, wad'uhu khaufa wa tama'a. Okey, mintalah kepada Allah dengan jalan takut dan mintalah pada Allah dengan jalan bersungguh-sungguh mengharap kepada Allah supaya Allah memakbulkan.
Dan kata Allah, kalau kita nak supaya doa tadi dimakbulkan, mendapat rahmat, kita kena buat kebaikan. Dengan sebab kita buat kebaikan, dengan sebab itulah Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Kita selalu minta, tapi buat baik jarang. Sedekah jarang, baca Quran jarang, sembahyang sunat jarang. Buat baik dengan mak bapak jarang, mak pula tua pula, nyanyuk pula, pergi tipu duit dia pula. Kemudian nak doa dimustajabkan. Macam mana perangai macam itu? Okey, tak mau. Baik, jadi tuan-tuan yang kita nak, yang saya hormati, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah Ta'ala berfirman, hanya sahanya yang merasai takut kepada Allah ialah orang-orang yang mengetahui. Surah Fatir ayat 28. Dan kata Nabi, ana akhwafukum lillah. Aku adalah orang yang paling takut di antara engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, takut ini tuan-tuan mendatangkan perasaan takut ni punca daripada apa? Puncanya bila kita ini diberikan ilmu, diberikan ma'rifat, mengenali, mengetahui, maka datanglah sifat takut. Orang yang tidak ada makrifat, walaupun dia ada ilmu, dia tak mencapai tahapnya tuan-tuan, maka kadang-kadang dia tidak takut kepada Allah. Ada yang takut hilang makan, ada yang takut hilang pendapatan, ada yang takut hilang glamour dengan sebab. Maka dengan sebab itulah dia pun diam. Saat agamanya dihina, saat agamanya dicerca, dia diam. Okey, pasal apa? Takut nanti pendapatan aku hilang. Aku ni banyak hutang. Macam mana pula kalau hilang pendapatan? Jadi tuan-tuan, kita dah belajar tadi, Rojak mengharap kepada Allah. Kita harap pada Allah. Yarjuna rahmatullah, harap pada Allah. Minta rahmat. Sebab satu hari kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Kembali dia tambah ain pula di belakang. Roja'a pula, kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita harap kepada Allah, terima amalan kita, jaga diri kita. Okey? Terima amalan kita, kekalkan hidayah pada kita. Minta pada Allah. Sebab kita satu hari kita akan kembali pada Allah. Roja dengan roja'ah. Yang kedua, takutlah kepada Allah. Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Kitab suci ini adalah petunjuk dan rahmat kepada orang yang kepada Tuhan mereka itu mereka takut, maka dia memberi manfaat kepada orang yang takut kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 9. Allah meredai mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah untuk orang yang takut kepada Tuhan. Siapa orang yang Allah redha? Orang yang Allah redha ialah orang yang takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, banyak orang yang minta hajat, yang minta kita bacakan doa. Jadi tuan-tuan yang mana nak berhajat, minta dibacakan doa bersama-sama dengan kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada Puan Zainab, Puan Zalina di talian 0125449180. Hantarkan nama dan hajat tuan-tuan, insya-Allah. Setiap hari jam 5.15 petang kami akan buat bacaan, dan selepas Isyak nanti kita akan buat sembahyang hajat setiap malam untuk tuan-tuan semua. Baik, pagi ini kita ada kuis untuk tuan-tuan semua yang setia bersama dengan saya pada pagi ini. Dan pada pagi ini hadiah untuk pemenang kuis adalah Kazim Saud. Ini adalah hadiah untuk 3
pemenang. Okey, 3 pemenang pada pagi ini. Ada sahabat dari Singapura yang menghadiahkan 6 kotak oats untuk dihadiahkan kepada pemenang-pemenang kuis. Terima kasih. Dia tak nak sebutkan nama dia. Sahabat kita di Singapura. Dia kata dia beli dekat Sinar Al-Barakah dan dia minta hadiahkan kepada pemenang. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi soalan untuk pagi ini, soalan yang pertama untuk pagi ini. Soalan berkaitan dengan geografi, soalan yang berkaitan dengan fiqh dan soalan yang berkaitan dengan umum. Ada 3 bentuk soalan yang saya akan kemukakan kepada tuan-tuan. Pertama, soalan geografi. Yang kedua, soalan fiqh. Dan yang ketiga, soalan umum. Baik, soalan umum, soalan geografi dan soalan fiqh. Dengar betul-betul. Soalan yang pertama. Sebutkan ibu negara Sweden. Sebutkan ibu negara Sweden. Teng, teng, teng. Kita tengok siapa yang masuk jawapan dulu. Ibu negara Sweden. Siapa yang masuk? Dah ada belum jawapan? Ibu negara Sweden. Apa dia? Ada yang jawab betul? Mana dia? Suryati Surir telah menjawab dengan betul. Nama dia Stockholm. Suryati Suhir telah menjawab dengan betul. Yang mula-mula sekali. Oh, hebat. Ahmad Zaidi dia jawab Parit. Amboi. Parit Perak. Kenapa tak berbuah Manjui, Ipoh? Shima, semua jawapan. Lama tak sekolah, lupa, kata Mas Riah Saleh. Saya tanya soalan pelik-pelik. Okey, ada yang jawab, Sally Ramalan jawab Oslo. Oslo di Norway. Okey, dah dapatlah pemenang tadi. Zaini Osman kata Faris. Faris di Perancis. Okey, habis, tutup. Okey, semua Google. Ustaz Kazim tak patut betul ragging kami lah Ustaz Kazim ni. Sajalah kurang-kurangnya kita tambahlah ilmu kan. Taklah kita jawab nanti ibu negeri Sweden dijawabnya pula Bagan Serai kan. Okey, soalan yang kedua. Terima kasih dan tahniah kepada Puan Suryati yang telah menjawab dengan betul. Baik. Kita tengok pula pada soalan fiqh. Soalan fiqh. Apakah hukum lafaz niat ketika solat? Apakah hukum lafaz niat usolli fardhu zuhri? Usolli itu dalam mazhab kita Syafi'i, apakah hukumnya? Saya bagi clue. Sunat atau wajib membaca usolli fardhu subhi rakaatani ada lillahi taala. Jadi apa hukum sebutan itu? Adakah wajib atau sunat atau haram atau apa? Okey, soalan kita dah jawab sekarang. Okey. Ustaz jawab, Rosnah Nordin. Cuba Ustaz tanya Ibu Negeri Malaysia. Kompon jawab. Hidayah Hazali. Hidayah Hazali menjawab dengan betul. Jawapannya adalah sunat. Hidayah Hazali. Tahniah. Dia belum pernah menang lagi Hidayah Hazali ni. Jadi insya-Allah hubungi nanti Hidayah Hazali 0135817879 Hidayah Hazali. Tadi Suryati. Sekarang Hidayah Hazali. Okey, sunat.
membaca usalli fardhu subhi dan sebagainya. Usalli itu adalah sunat. Dalam hati itu baru jadi wajib, nama dia niat. Okey, banyak soalannya. Bagus. Okey, bagus. Okey, kalau ada lagu permintaan, lagu-lagu sebelum kita masuk kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Sebelum kita masuk, ada lagu, ada permintaan ke? DJ nak bertugas sekarang ni. DJ nak bertugas. Tahniah pada Yang Berjaya. Salma Ali Jina sambil buat kek. Sambil tengok Facebook Ustaz Kazim. Sambil buat kek tu. Okey, Nurul Ashikin Abdul Halim, tak acidu. Jawapan terlepas ke atas dah. Aduh, itu masalah kita kan. Masalah kita, handphone kita tak sama di antara handphone tuan-tuan. Kadang tuan-tuan dah masuk dulu, handphone saya belum sampai lagi, orang lain masuk dulu. Okey, ni Adam Ashraf, lagu rock. Lagu apa? Di lingkaran dianku termanggu, terkenangkan kembali saat indah aku bersamamu di belai cinta suci. Latifah Sukarjo dah jawab dulu tu, tak ada rezeki. Sewaktu kelukaan hatiku, kau datang dan memberi taburan bunga cinta sucimu, harum subur di hati. Tapi kini kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Okey, soalan yang ketiga. Kuliah ni ya ni. Syidi satu Ustaz. Sayang semuanya sudah terlambat, tak guna engkau tangiskan lagi. Terlanjur luka, biarlah hatiku terluka. Apa terjadi, biarkan ku tanggung sendiri. Okey, soalan terakhir. Okey, saya menerima pemenang mengikut nama yang mula-mula keluar kalau ada betul. Jadi kalau tuan-tuan tengok nama tuan-tuan naik dulu, itu saya minta maaf. Kadang-kadang handphone kita lain sikit, smartphone lain pula, Android lain pula. Kalau kita tengok pada laptop lain pula, tu yang saya pun pening juga. Jadi kita tengoklah. Kita punya ni suka-suka saja. Baik, soalan ketiga. Namakan. Kalau dapat jawab ni kira terror lah. Namakan ibu. Namakan nama mak saya. Siapakah nama mak saya? Siapakah nama mak saya? Mak Ustaz Kazim. Mak Ustaz Kazim namanya apa? Okey, kita tengok siapa yang menjawab dengan betul. Ustaz nak tanya, apa tu saudak yang Ustaz jual tu tablet ke serbuk? Minyak pun ada, serbuk pun ada. Malisa Jaafar. Sambil makan, sambil tengok FB Datuk daripada Rosnah. Okey, buat saya tersenyum mendengar lagu Ustaz. Dila Fazilah. Dila Fazilah telah menjawab nama Cu Nazirah. Nak terima tak terima? Nak terima tak terima? Cu Nazirah. Ya, ada yang jawab di bawah pula. Nazirah Ismail. Jadi kita ambil dua lah pemenang. Cu Nazirah dan Rosiah Buyung. Cu Nazirah pun betul. Nazirah Buyung pun betul. Nazirah Ismail. Jadi dua pemenang lah kita ambil untuk pagi ni atas nama mak saya ni. Cu Nazirah pun orang sebut juga namanya Dila Fadilah. Dan Nazirah Ismail tadi Rosiah Buyung pun menjawab dengan betul. Jadi dua pemenang untuk satu soalan. Maknanya ada 4 pemenang pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi petang nanti. Terima kasih layan saya, layan gila-gila perangai saya ni. Minta maaf nah. Okey. Terima kasih kepada yang menaja Kazim Oats untuk dijadikan hadiah kepada pemenang-pemenang kuis
Suka-suka. Saya dari sekolah rendah sampai umur 21 masih tengok ceramah ustaz. Makna saya dah tua lah. Syanim Aiman. Dah tua kan. Aduh, tua. Okey, kita jumpa lagi petang nanti jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.